Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak cerita kepada murid-murid hala 7 selepas SPM. Biasanya, masalah murid-murid selepas SPM adalah tiada perancangan awal, tidak tahu minat dan cita-cita, tidak pasti atau tidak tahu kerja selepas SPM, program atau kos pengajian yang hendak dipohon semasa di universiti, dan murid-murid juga tidak tahu dengan jelas syarat yang diperlukan untuk layak memohon kerja ataupun jurusan pengajian di universiti. Oleh yang demikian, murid-murid haruslah ada perancangan hala tuju kerjaya dan pendidikan. Tanya diri, minat dan kekuatan diri, apakah impian dan cita-cita, apa yang mahu dicapai dalam kehidupan, mahu terus bekerja ke, kalau nak kerja apa, guna keputusan SPM ini ke, mahu sambung belajar lagi, nak belajar apa, sama ada di matrik, kolej swasta atau di universiti mana. Antara yang menjadi pilihan murid-murid sekarang setelah tamatnya peperiksaan SPM adalah adakah untuk terus bekerja ataupun ingin menyambung pelajaran di tingkatan 6 atau adakah ingin menyambung pelajaran di matrikulasi ataupun memohon universiti di UPU dan juga menyambung pengajian di peringkat sijil di Pusat Kiat Mara. Baiklah. Adakah murid-murid telah pun membuat pilihan sama ada selepas SPM ingin berhenti belajar, mungkin bekerja, mungkin berniaga ataupun mungkin berkahwin ataupun buat keputusan untuk sambung belajar di peringkat sijil atau di matrikulasi atau asasi ataupun di peringkat diploma ataupun di tingkatan 6. Andai kata murid-murid membuat keputusan untuk memilih berhenti belajar, murid-murid boleh bekerja dengan memohon di sektor awam melalui permohonan SPA 8I di laman sesawang spa.gov.my ataupun murid-murid boleh memilih untuk bekerja di sektor swasta melalui permohonan di laman sesawang syarikat tersebut atau boleh terus pergi ke premis syarikat yang murid-murid ingin bekerja. Walau apa pun keputusan murid-murid selepas tamatnya SPM, sama ada untuk berhenti belajar dan bekerja atau berniaga ataupun berkahwin, walau bagaimana sekalipun, peluang untuk sambung belajar sentiasa terbuka melalui program ataupun jurusan, kos sepenuh masa, separuh masa, pendidikan jarak jauh dan secara dalam talian di mana-mana pusat, universiti dan juga kolej. Baiklah, jom kita lihat kelayakan SPM untuk bekerja di sektor awam di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. 2 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu di peringkat kepujian dan 4 mata pelajaran lain di peringkat lulus dalam satu peperiksaan SPM atau 2 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu di peringkat kepujian dan 4 mata pelajaran lain di peringkat lulus yang terkumpul dalam 2 peperiksaan SPM dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Selain itu, terdapat juga skim perkhidmatan tertentu yang mensyaratkan kepujian atau lulus dalam mata pelajaran tertentu selain daripada keperluan memenuhi kelayakan seperti di atas tadi. Baiklah, bagi murid-murid yang ingin sambung belajar pula, murid-murid kena tahu mahu jadi apa dan kelayakan yang diperlukan. Kena tahu mahu sambung belajar di universiti awam atau universiti swasta yang mana yang menawarkan program ini. Dan murid-murid juga kena tahu syarat kelayakan untuk diterima masuk ke program, kos, jurusan pengajian di universiti pilihan murid-murid. Mari kita lihat pilihan sambung belajar yang pertama iaitu sijil di institusi latihan kemahiran awam iaitu ILKA dan Technical Education and Vocational Training TVET. Murid yang memilih pilihan sambung belajar sijil setelah SPM, setelah tamat sijil, murid-murid boleh terus bekerja ataupun
Setelah tamat sijil, selama lebih kurang setahun, murid-murid bolehlah menyambung pelajaran di peringkat diploma pula dalam tempoh 3 tahun, dan setelah tamat diploma, murid-murid boleh bekerja. Dan setelah tamat diploma, jika murid-murid ingin meneruskan lagi pengajian, murid-murid boleh sambung di peringkat ijazah selama lebih kurang 3 ataupun 4 tahun. Dan setelah tamat ijazah, boleh memulakan kerja dengan jumlah gaji yang lebih tinggi. Baiklah, untuk sambung belajar, pilihan seterusnya adalah tingkatan 6, mengambil STPM selama 2 tahun, iaitu tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas, dan seterusnya murid boleh memulakan kerja setelah tamat tingkatan 6 menggunakan sijil STPM. Dan jika murid-murid ingin teruskan pengajian selepas tingkatan 6 menggunakan SPM, boleh memohon sambung belajar di peringkat ijazah dan seterusnya bekerja menggunakan kelayakan di peringkat ijazah. Pilihan belajar seterusnya adalah di peringkat matrikulasi ataupun asasi di universiti awam ataupun universiti swasta selama lebih kurang 2 semester atau setahun ataupun 4 semester atau 2 tahun. Dan setelah tamat matrikulasi atau asasi, murid-murid boleh menyambung pengajian di peringkat ijazah selama lebih kurang 3 ataupun 4 tahun mengikut jurusan pilihan murid-murid. Dan setelah tamat pengajian ijazah, murid-murid boleh terus bekerja pula. Bagi murid-murid yang ingin menyambung pengajian selepas SPM ke peringkat sijil di Pusat Giat Mara, syarat-syarat kemasukannya ialah bumi putera, sihat tubuh badan, boleh membaca, menulis dan minat iaitu 3M, berumur dari 15 tahun dan ke atas, berminat dengan bidang yang dipohon, seterusnya tamat tingkatan 5 dan berumur 18 tahun ke atas adalah syarat tambahan untuk menduduki peperiksaan kompetenen Suruhanjaya Tenaga ST bagi kursus pendawaian elektrik dan penjaga jentera elektrik. Seterusnya, kita lihat pula permohonan matrikulasi. Syarat minimum sistem 2 semester mengikut jurusan sains, jurusan perakaunan, jurusan kejuruteraan dan juga jurusan perakaunan profesional. Ini juga merupakan syarat bagi jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan jurusan perakaunan profesional. Murid-murid boleh baca secara teliti dan fahami dengan baik. Seterusnya, ini merupakan syarat minimum jurusan sains sistem 4 semester ataupun 2 tahun. Murid-murid boleh lihat syarat-syarat tersebut dan insya-Allah cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai sistem matrikulasi ataupun asasi di slide video yang lain. Baiklah, murid-murid boleh lihat pula permohonan kemasukan ke UPU, Universiti Awam, IPTA dan Politeknik bagi pengambilan diploma dan juga asasi serta ILKA bagi peringkat sijil. Murid-murid boleh baca syarat penentuan aliran di Universiti Awam, IPTA, mengikut aliran sains dan juga aliran sastra. Cikgu akan terangkan lebih lanjut di slide kemasukan ke UPU di video yang akan datang. Di sini cikgu hanya tunjukkan sekali imbas syarat penentuan aliran di universiti serta dasar dan kriteria pemilihan, konsep prinsip meritokrasi menggunakan pakai markah akademik dan juga markah kurikulum nanti. Jadi murid-murid akan lebih bersedia untuk permohonan ke UPU pada masa akan datang. Seterusnya, bagi murid yang memilih menyambung pengajian selepas SPM ke tingkatan 6, syarat kemasukan ke tingkatan 6, yang pertama, lulus sijil pelajaran Malaysia SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
berumur di antara 17 sehingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2020 atau bagi tahun depan 2021. Seterusnya, syarat khas kemasukan tingkatan 6 bagi jurusan sains, pelajar hendaklah mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan berlainan seperti berikut. Murid-murid boleh lihat dan teliti jenis-jenis subjek yang diperlukan bagi kemasukan ke jurusan sains untuk tingkatan 6. Seterusnya, jurusan sains sosial bagi sekolah menengah harian mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan jumlah mata grade tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti yang berikut. Murid-murid boleh lihat subjek-subjek yang disenaraikan. Jadi, murid-murid dah buat pilihan hendak ke mana selepas SPM, bekerja ataupun menyambung pelajaran. Semuanya terpulang kepada usaha dan keinginan cita-cita murid-murid. Apapun pilihan murid-murid, cikgu doakan yang terbaik dan semoga kamu mencapai kejayaan dan impian insya-Allah. Itu sahaja daripada cikgu. Bye.